Okey, harap boleh dengar saya cakap. Kalau tak dengar beritahu. Selamat kembali lah. Selamat kembali ke semester. Kita baru cuti separuh semester. Sekejap ya. Kita akan sambung dengan topik kita sebelum ni. Cuma nanti sebelum habis kuliah nanti saya nak tanya berkaitan dengan nak tukar kelas lah waktu kuliah. Seperti macam waktu hari ni kan. Kalau boleh, kalau semua sesuai, mungkin kita boleh tukar pada waktu yang lain. Tapi itu nanti sebelum tamat kuliah kita hari ni lah. Okey, jadi saya nak kongsikan saya punya skrin. Sekejap ya. Okey, harap boleh nampak jadi kita nak tengok balik ataupun nak sambung sebenarnya kan berkaitan dengan fungsi multi pemboleh ubah ni. Bila kita ada fungsi, selalunya kita akan cerita beberapa perkara lah kan. Okey, bila ada fungsi, antara benda yang utama kita akan cakap pasal dia punya had kan. Ni kita ada fungsi. Saya nak gunakan warna hitam. Let's see, kita ada fungsi. Boleh tulis macam ni, z sama dengan fxy ataupun fxy sahaja tanpa z kat sini. Selanjutnya kita akan cakap pasal had ataupun limit lah dalam bahasa Inggeris kan. Kemudian kita akan cakap pasal keselanjaran atau keselanjaran ataupun dalam bahasa Inggerisnya continuity. Satu lagi kita sebenarnya akan cakap pasal apa lagi? Kan, keterbezaan kan. Keterbezaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya differentiability. Okey. Jadinya kalau macam sebelum ni kita ada fungsi let's say y sama dengan fx kan. Dia sebenarnya ciri-ciri fungsi ini pun mempunyai ciri-ciri yang sama juga kan. Elemen-elemen sama juga akan dipertimbangkan lah kan, iaitu had, keselanjaran dan keterbezaan. Kemudian kalau kita ingat lagi sebelum ni kalau fungsi satu dimensi, bila suatu fungsi itu mempunyai mempunyai kebolehan untuk dibezakan ataupun differentiable kat sini, maka ia menunjukkan fungsi itu adalah selanjar. Dan jika selanjar, maksudnya fungsi tersebut mempunyai had. Jadi dia punya arah dia macam ni kan. Kalau ingat balik, kita kata terbezakan, differentiable, atau fungsi adalah terbezakan ataupun differentiable. Jika itu berlaku, ini menunjukkan dia punya arah macam ni Ia adalah selanjar ataupun continuous. Kemudian kalau diselanjar, maka hadnya wujudlah. Maksudnya had wujud ataupun limit exist. Okey, sekejap ya. Tetapi kalau kita tengok kat sini, disebabkan dia punya arah dia begini, maka ini menunjukkan dia adalah satu arah sajalah kan. Dia bukan, kalau unless dia ada yang dua arah tu kan. Jadi tapi dalam kes ni memang sengaja dia buat satu arah sebab memang begitu keadaannya kan. Maksudnya kalau selanjar atau fungsi itu selanjar ataupun selanjar, maksudnya fungsi tersebut tak semestinya terbezakan kan. If a function is continuous kan, it's not necessary for the function to be differentiable kan. Sama juga jika hadnya wujud, tak semestinya fungsi tersebut adalah selanjar kan. Maksudnya arah yang bertentangan ni adalah tak betul sebab tak semestinya begitu. Tapi kalau terbezakan, differentiable, semestinya dia mestilah selanjar. Jika selanjar, semestinya hadnya adalah wujud. Jadinya kalau kita tengok kat sini, keadaan yang ketiga ni, terbezakan ni dia adalah suatu keadaan yang paling berkuasa lah, paling powerful sekali kan. Sebab bila terbezakan, semestinya dia adalah selanjar dan mempunyai had. Jadinya sebenarnya idea itu sama ya untuk untuk fungsi satu pemboleh ubah, contoh y sama fx, ataupun fungsi
multi pun boleh ubah kan. Kalau dalam ni fungsi 2 pun boleh ubah, f x y, kemudian mungkin f x y z dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini dia kata ni kita dah tengok sikit hari tu kan. Semestinya bila kita belajar fungsi 2 dimensi, kita akan pertimbangkan domain kita x dan y ataupun 2 titik perwakilan lah. 2 perwakilan x dan y sebagai contoh, yang mana x, y berada dalam suatu domain. Domain kita. Jadinya dia kata, katakan f adalah fungsi untuk titik untuk setiap titik x, y. Adapun f adalah ditakdirkan untuk setiap titik x, y, yang mana titik ini adalah menghampiri kepada suatu titik tumpuan kita, kan, AB. Jadi kat sini kalau kita ada AB dalam domain kita, let's say domain kita adalah domain 4 segi. Ini adalah AB. Maka x dan y ni boleh jadi dalam bentuk terpulang lah kan, tapi paling ringkas mungkin x dan y ni adalah apa-apa titik yang berada berdekatan AB dalam bentuk bola. Tapi tak semestinya bola, tapi selalunya dia ambil begitulah, senang sikit kan. Okey, ni XY ni adalah apa-apa titik yang mengelilingi AB ataupun apa-apa titik dalam bulatan yang mana bulatan tersebut pusatnya adalah AB. Macam tu selalunya lah dia ambil begitu. Kalau perasan, kalau dalam siapa yang pernah belajar kita awak tak sampai lagi tahap tu, sebab itu mungkin untuk tahun 3 atau tahun 4 kan. Mungkin ada yang dah pernah ambil sebelum ni kan, belajar real analysis kan. Dipertimbangkan ball kan, bola tu. Okey. Jadi kat sini dia kata limit fxy apabila xy menghampiri, limit bagi fungsi ini apabila xy menghampiri AB sama dengan L. Kalau kita kira dapat L, maka L tersebut adalah had ataupun limit bagi fungsi tersebut. Jadinya begini kan, xy menghampiri AB bagi fungsi f maka hadnya adalah L. Bila kita kira, kita dapat L, maka itulah fungsinya. Okey, kita boleh tengok contoh. Sekejap ya, saya tengok. Okay, kalau kita bincangkan kat sini, dia kata apa? Kalau dulu masa kita belajar kalkulus 1, kalau kita belajar kalkulus 1, dia kata kalau kita ada suatu fungsi, kalau kita ada graf gini, x, y, kemudian kita ada fungsi graf kita, yang let's sini ada titik A, A kat sini. Kita nak tahu, adakah had, ni adalah fx, adakah had bagi fx bila x menghampiri A wujud, kan? Had bagi fx iaitu ketinggian, adakah ketinggian ini wujud bila mana x menghampiri A? Bila ada soalan macam ni, maka kita cara dia adalah bila kita nak tentukan had ni wujud atau tak, kita kena pertimbangkan dua keadaan, iaitu keadaan x lebih kecil daripada A. Mungkin x dekat sini. Kemudian keadaan yang kedua, x lebih besar daripada A, mungkin dekat sini. Jadinya bila kita jumpa soalan macam ni, maka kita kena kira, yang mana kita kena pertimbangkan had x menghampiri, sekejap saya tengok, A, macam mana? Daripada bila mana x lebih kecil daripada A. Jadi saya buat x A negatif. Kemudian kita kena kira lah. Kemudian sebabnya kat sini bila x lebih kecil daripada A, iaitu yang ni, maka kita tulis A negatif. Sebab dia datang daripada x ni arah negatif, kita nak ketahui nilai fungsi ni bila mana x ni semakin rapat ataupun titik ni semakin rapat kepada titik A daripada arah negatif. That's why kita dapat negatif. Satu lagi, bila x lebih besar daripada A tetapi semakin menghampiri A,
Jadi yang kita buat had fx, x menghampiri A tetapi dia lebih besar daripada A, maka kita buat plus, atau orang kata lain dia datang daripada arah kanan, arah positif. Jadi kita kena kira. Jadi kita dapat L1, kemudian ni dapat L2, kemudian kita bandingkan. Jika L1 sama dengan L2, maka had secara umumnya kita boleh kata had bagi fx bila x menghampiri A wujud, iaitu L1 ataupun L2, sebab L1 dengan L2 sama nilainya. Tetapi kalau L1 tak sama dengan L2, maka had fx bagi x menghampiri A tak wujud. Jadi awak kena kira daripada kiri dengan dari kanan. Kalau sama, dia wujud. Kalau tak sama, had tersebut tak wujud. Kan, dia tak boleh berlainan. Kan? Contohnya kalau kita ada apa? Kita ada fungsi kuadratik kan, contohnya. Kita ada fungsi kuadratik, let's say macam ni. Sorry, saya buat kat bawah. Sekejap ya. Mungkin, sorry, bukan macam ni. Saya nak buat ini. Sorry. Lebih pula. Okey. Ni adalah sini Y, ni X, ni adalah Y sama dengan X. Iaitu fx lah. Jadinya sekarang ni kita nak tengok had. Contohnya had fx bila mana x menghampiri kosong. Kan, kita nak tentukan had fx bila x menghampiri kosong. Walaupun kat sini kita gantikan terus had bagi x kuasa 2 bila x menghampiri kosong. Kan? Jadi kat sini kita try dua-dua kan. Kalau kita refresh balik apa yang kita buat sebelum ni, ataupun apa yang pernah buat sebelum ni, jadi kita try satu, had fx bila x menghampiri kosong daripada apa? Daripada arah negatif. Sini daripada arah sini kan. Begini. So kita gantikan je. Had x kuasa 2 bila x menghampiri kosong kan, daripada sekejap saya tengok daripada sini kan. Jadi kat sini, let's say kita ambil satu titik kan. Let's say ni, kalau ni kosong, let's say ni adalah 0.01 kan. 0.01 ataupun 0.1. Kita ambil yang kecil lah, jadi saya ambil 0.01. Artinya, kalau kita tengok graf kat sini, graf ni adalah masih graf yang sama. Kan? Jadi, that's why saya boleh gantikan terus fx ni dengan x kuasa 2. Kan? Jadi, saya gantikan bila x menghampiri kosong, maka ini pun jadi kosong. Kan? Kemudian had fx bila x menghampiri kosong daripada arah positif. Jadi kita ambil kat sini, nilainya 0.01. Dan kita nampak graf yang ditakrifkan untuk nilai x 0.01 adalah graf yang sama, iaitu graf yang ni. Ini kita boleh gantikan. Kemudian positif. Itu kita dapat setiap betul ke? Betul. Okey, jadinya bila kita kecilkan maka masih lagi graf yang sama ditakrifkan di sini, maka kita dapat kosong. Jadi nilai ni adalah kosong, maka had tu adalah kosong. Kan, selalunya memang tak ada masalah sebab kebanyakan fungsi yang kita jumpa sebelum ni adalah memang fungsi yang selanjar ataupun fungsi yang terbezakan. Tetapi dia jadi masalah bila kita ada apa? Contohnya kita ada jump function kan. Kalau awak masih ingat lagi, kita ada contohnya yang ada fungsi ada piecewise continuous function kan. Contohnya kita ada macam mana? Kita ada macam ni. Macam ni, let's say saya ada, saya guna hijau yang nampak sikit. Begini, kemudian saya ada macam ni. Kemudian saya, ini open,
Ni open kan, apa dipanggil? Yang ni tutup. Kan? Jadinya kalau saya letak contohnya ni adalah 0.5, yang ni adalah 2. Jadinya ni y, x, kita boleh tulis mula kan. Kalau daripada gambar ni kita boleh tulis fx sama dengan 0.5 bila x kurang ataupun sama dengan 0. Sebab kita ada tutup ni kan, bulatan yang tertutup ni, close apa dia panggil close interval. Okey, yang ni bulatan yang terbuka, maka nilai dia tak kira lah pada x sama 0. Maksudnya kalau x sama 0 maka dia akan ambil nilai yang tertutup kat sini, bukan yang terbuka. Jadi kat sini 2 bila x lebih besar daripada 0. Kan, jadinya kalau kita nak tentukan had dia macam mana kan? Kita nak tentukan had dia, kita tengok kat sini. Had fx bila x menghampiri 0, sini 0, daripada arah negatif. Daripada arah sini kan. Let's say kita punya titik dekat sini. Dia nak gerak ke sini. Jadi kat sini kita nampak yang ni daripada arah, let's say kita ambil yang ini adalah 0.1. Bila kita gerakkan lagi 0.01 kan, masih lagi ketinggiannya 0.5. Kita ambil titik kat sini pun ketinggiannya 0.5. Sampailah dekat sini ataupun hampir-hampir dengan titik ni, ketinggiannya masih lagi 0.5. Jadinya had tersebut adalah 0.5. Had dari belah kiri. Tapi kalau belah kanan, ini just recap je kan. Okay, let's say kita ambil dekat sini, ketinggiannya 2. Saya guna warna lain supposedly. Kalau saya ambil titik kat sini, maksudnya titik yang menghampiri 0, ketinggiannya masih lagi 2. Saya ambil titik kat sini, ketinggiannya masih lagi 0. Masih lagi 2. Sampai dekat sini pun masih lagi 2. Kan? Jadinya saya boleh kata had bila x lebih besar daripada 0 ataupun had dari kanan adalah 2. Kan? Jadinya kat sini had kiri dan kanan tak sama. Kan 0.5 tak sama dengan 2. Jadi kita kata had tersebut ataupun kita buat conclusion had fx bila x menghampiri 0 tidak wujud. Jadinya setakat ni lah saya ingat yang kita belajar sebelum ni, event selepas ni pun kita belajar kameran kan. Kita belajar kameran ganda 2, ganda 3 dan sebagainya. Saya boleh kata hampir, jika bukan semua tapi mungkin hampir semua adalah kita pertimbangkan kes yang mempunyai had. Bukan sahaja mempunyai had tapi juga selanjar dan terbezakan. Kan? Sebabnya kita nak buat kameran, bila kameran mestilah satu fungsi itu kena boleh dibezakan kan, sebab kameran adalah songsangan kepada pembezaan kan. Jadinya boleh kata hampir semua yang kita belajar ni adalah termasuk dengan golongan ni. Cuma of course lah bila bahagian pengenalan dia akan ceritakan lah apa beza selanjar, apa beza tak selanjar kan, apa beza yang ada had macam ni, apa beza yang tak ada had kan. In fact saya rasa beberapa kali je pun kita bertemu ataupun kita jumpa fungsi yang jenis begini kan, tapi kebanyakannya kita tak jumpa. Tapi kalau dalam aplikasi, of course lah peringkat yang higher level, memang akan jumpa kan. Contohnya kita ada, apa dipanggil, direct delta function lah dan sebagainya kan, dia ada jump. Tapi itu kes yang lebih tinggi lah. Okay, jadi itu untuk satu dimensi. Ada apa-apa ke? Ada masalah ke apa-apa kat sini? Kita just recap je. Okay, itu untuk satu dimensi. Jadinya sekarang ni of course dalam kalkulasi 2 ni kita masuk pada dimensi kedua dan ke atas. Kan? Jadinya dikata kat sini kita tengok sekejap ni. In the case of a function of one variable macam tadi, point S can approach point A from only two direction, kan? From left or from the right, kan? Daripada kiri ataupun ke kanan, kan? Even dekat sebelum ni pun sama, kan? Okay, kat sini lah. Jadinya, tapi dia kata, macam mana pula dengan
kita kata fungsi dua dimensi, kan? Sebab fungsi dua dimensi, kalau kita bayangkan fungsi kita ada domain, kita ada domain, let's say ni z, x, y, z. Kemudian kita ada fungsi, kita ada domain, let's say domain kita 4 segi, d. Kita panggil dia d. Kemudian kita punya nilai fungsi kita. Kan, mungkin nilainya ada apa-apalah, tapi nilainya nilainya adalah suatu permukaan. Kan, nilainya adalah permukaan, tetapi of course kita boleh petakan dia, kita boleh map dia kepada kita punya domain, kan. Gini. Mungkinlah, kan. Okey, jadi nilainya adalah permukaan. Jadi bila kita bercakap tentang titik, let's say titik A, B. Kan. So kat sini dia adalah A, B, mungkin Z. Kan. Tak kisahlah, tapi dia adalah 3 titik lah, kan. Tiga koordinat sebab dia satu permukaan dalam 3 dimensi. Yang kat sini A, B ataupun kita tulis dia A, B, kosong. Sebab apa kosong? Sebab nilai Z adalah kosong kat sini. Okey, jadinya kat sini bila kita bercakap pasal arah untuk bertemu pada titik AB ni, dia boleh jadi pelbagai arah, kan. Jadi kita tengok kat sini. Kalau kita ada ni adalah domain kita XY, maksud saya kat sini lah. Jadinya arah ni dia boleh kata banyak arah, kan. Boleh infinitely many path. There are infinitely many paths the point XY could take in approaching the point AB. Kan? Sebab apa infinitely many? Sebab memang sangat banyak. Katalah ini titik kita AB, kita nak tentukan, kita nak cari arah yang boleh datang ke arah AB ni. Boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi dia melengkung, boleh jadi melengkung kat sini, kan, dengan sudut yang pelbagai dan pelbagai lagi lah. Jadinya dia kata infinitely many ways in which we can approach the point AB. Jadinya ini bermaksud dia sama juga kat sini. Kalau dekat sini, untuk mencari had, kita kena tentukan dari kesemua arah. Kan? Dari kesemua arah yang mana had tersebut sama. Cumanya untuk 1D, untuk satu dimensi, kesemua arah tu bermaksud dua arah aja, kiri dan kanan. Kan? Senang. Tetapi isu dia bila kita nak tentukan kesemua arah dari AB ni macam mana? Sebabnya ada infinitely many. Kan? Jadi it's not possible. Dia kata situation is a little more complicated, kan, because there are infinitely many ways in which we can approach a point AB. Kan? Jadinya dia kata thus if f has limit along every possible path, kan, which is very hard lah, kan. Macam mana kita nak tentukan every possible path ni, kan, sebab infinitely many. Jadinya kita tak boleh, yang kata mudahnya kita tak boleh nak tentukan suatu fungsi tersebut mempunyai had dengan hanya kita cuba 2 sahaja ataupun 3 sahaja. Mungkin let's say ada 1,000 ataupun 1,000,000 1 million possible path. Mungkin kita cuba 100 saja, tetapi mungkin path yang ke 9,000, kan, dia tak sama nilai hadnya. Jadi tak boleh, kan. Kita tak boleh tentukan dengan hanya kita pilih 2 ataupun 3 ataupun 4 saja, sebab ada banyak lagi path yang mungkin memberi nilai had yang berlainan. Jadinya oleh sebab kita tak boleh nak tentukan ataupun nak test ataupun nak cuba semua all the possible path, jadinya apa yang kita buat adalah kita boleh buat yang sebaliknya. Jadinya kita macam proof by contradiction lah, kan, kita pernah belajar sebelum ni, kan. Jadinya kalau diberi kita suatu fungsi begini dan kemudian kita boleh jumpa 2 path ataupun 2 laluan yang memberikan had yang berbeza, maka kita kata the limit does not exist. Kan? Kita boleh buat yang paling kurang macam tu je lah.
kita tak boleh kata ataupun agak macam nak kata agak sukar lah saya kata begitu agak sukar mengatakan ataupun menentukan yang had bagi suatu fungsi fx wujud. Ini kerana kita mungkin perlu untuk cuba untuk cuba kira had fx dari kesemua arah, kesemua arah yang mungkin. Tapi dia ada infinitely many, kan? Itu benda yang agak susah lah, kan? Kemudian mungkin kemudian kita kata jika semua had tersebut mempunyai nilai yang sama, maka had fx wujud. Tapi tak possible lah, kan? Banyak sangat. Jadi apa yang kita buat adalah kita buat kes yang sebaliknya. Tetapi lebih mudah untuk kita mengatakan ataupun menentukan yang had fx tidak wujud. Caranya adalah dapatkan dua had yang memberikan nilai yang berbeza. Kan? Sebab kita tahu bila ada pengiraan, kita cuba dua saja, kan? Ataupun bila ada dua had yang berbeza, maka dia tak betul. Kan? Maksudnya had tu tak wujud. Kan? Macam ni lah. Kalau L1 tak sama dengan L2, maka had tak wujud. Kan? Tapi ni untuk kes 1D. Kalau kes 2D, let's say kita cuba tiga cara, kan? Let's say kita cuba kita kata arah 1 ataupun path 1 dan arah 2, arah 3. Kemudian kat sini kita dapat had fx sama dengan 1. Kemudian sini had fx sama dengan 1. Kan, bila 1 dengan 1, sama ni. Kan? Jadi adakah hadnya adalah 1? Tak, kita tak boleh kata macam tu sebab ada infinitely many. Kan, infinitely many path. Kan, jadi kita kata mungkin hadnya adalah 1, tapi tak semestinya. Kan, sebab kita tak boleh nak cuba sampai 1000 path ataupun 1000 arah. Jadi kita cuba satu lagi. Kemudian kita dapat had fx sama dengan 0. Ni tak sama. Kan, bila tak sama, confirm yang had fx tak wujud. Sebab kita terjumpa satu yang berbeza dari yang dua ni. Kan, bila kita jumpa satu saja yang berbeza, maka ini menunjukkan had ni tak wujud. Tapi kalau kita jumpa semua sama, kan, tak semestinya had tersebut wujud sebab ada beribu ataupun berjuta sebenarnya arah yang kita kena test. Kan. Kita boleh cakap mungkinlah had tersebut wujud, tapi kita pun tak pasti 100%. Okey kat sini, kan? Pernah belajar kan sebelum ni, kan? Ada yang tak jelas ke? Okay, so tengok sini, kan? If fx approaches two different numbers, as xy approaches a, b along two different paths, then the limit does not exist. Kan? Kita tengok contoh. Contoh dia kata diberi, kita tulis balik, kita ubah sikit ayat dia. Contoh example 1. Example 1, diberi
fx sama dengan x kuasa 2 tolak y kuasa 2, x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okay. Tentukan had bagi fx, tentukan had bagi fx apabila x dan y menghampiri kosong-kosong. Maksudnya x menghampiri kosong, y menghampiri kosong. Jadinya kita cuba, kan? Nak buat macam mana ni? Kan? Kalau tengok soalan ni, dia kata tentukan had fx apabila xy sama kosong. Kan? Cara dia mudah. Cara pertama, kita tengok fungsi ni. Fungsi ni adalah fungsi kita kata fungsi selanjar lah, kan? Bukan selanjar, maksudnya ini adalah polinomial, inilah polinomial, kan? Jadinya dia tak ada, maksudnya dia bukan fungsi yang piecewise, kan, yang melompat-lompat. Contohnya macam yang ni, kan? Ini dia ada lompat, kan? Bila sampai satu tahap tu dia lompat, kan? Yang ni nampak macam okey ni, kalau kita gantikan kita boleh dapat nilai. Okay, pertama sekali apa kita nak buat adalah kita gantikan. Kita gantikan f ke dalam. Kita dapat kosong kuasa 2, kosong kuasa 2, kosong kuasa 2, kosong kuasa 2. Kita dapat kosong bagi kosong. Jadinya kita tak boleh nak tentukan. Jadinya kat sini kita tak dapat tentukan had fx dengan cara yang ini. Okey, jadi yang kedua, kita akan pilih ataupun tentukan had melalui sekurang-kurangnya dua arah ataupun path. Kat sini dia pilih apa? X-axis dengan y-axis. Selalunya paling mudah x-axis, y-axis. Jadi kat sini arah tersebut kita pilih paksi x dengan paksi y. Selalunya selain tu orang akan pilih apa lagi? Garis xy, garis x negatif y. Selalunya lah kalau awak perasan. Tapi yang ni, kita cuba yang dua ni dulu macam mana. Kan? Jadinya kita tengok had fx, fx lah. Sekejap ni saya tengok had xy menghampiri kosong-kosong. Ni memang soalan dia. Dia nak had fx apabila x menghampiri kosong-kosong. Ni kita salin balik, tetapi kita gunakan tambah sikit melalui ataupun along, sepanjang ataupun sudah jelas sepanjang, kan, sepanjang ataupun saya nak gunakan sepanjang, saya nak gunakan pada paksi x sama dengan apa? Tengok balik kat sini. Okey, bila kata paksi x, kan, ni x, ni y. Paksi x bermaksud y sama dengan kosong. Jadinya kita ganti kat sini had fx, saya tulis balik. Bila kata paksi x bermaksud y sama dengan kosong, jadinya saya buat macam ni. X sekejap ya. Bukan fx ni, sepatutnya fxy. Saya silap pula. Ini pun salah juga sekejap ya, saya padam balik. Tak keluar pula smoke eraser. Yang ni jadi xy. Ini pun sama xy. Ini pun xy. Yang ni pun sama xy. Sekejap ya. Padam balik sikit ni.
Okey dah. Fxy, bila kita kata pada sepanjang ataupun pada paksi x, bermaksud y sama kosong. Jadi kita gantikan terus. Kita gantikan terus, ataupun kita nak tulis macam ni pun boleh. Ni sini jadi x, sini jadi kosong. Sebab apa? Sebab y adalah kosong. Jadi kita boleh buat had x menghampiri kosong. Sebab y ni dah memang kosong dah, bukan menghampiri lagi. Sebab y dah memang kosong. Jadi kita ada fx kosong. Ikut ni. Atas ni kan. Okey, jadi kita masukkan kita punya fungsi tersebut. Had x menghampiri kosong. Bila fx kosong, fx kosong, kita gantikan y sama kosong, sini kosong, sini kosong, jadi kita dapat x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Kan? So kita dapat di sini had x menghampiri kosong, x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 adalah 1. Kan? Jadi ini adalah nilai pemalar, nilai konstan. Kan? Jadi bila x ni berubah menghampiri kosong ke, menghampiri 3 ke, menghampiri 4 ke, dia tak ada bagi kesan. Maka had tersebut adalah 1. Kita dapat 1 kat sini. Kemudian kita ambil yang kedua pula. Kita ambil yang kedua. Had bagi fxy bila mana x, y menghampiri kosong kosong melalui ataupun pada paksi tadi paksi y kan, pada paksi x kan, sekarang ni paksi y. Paksi y bermaksud apa? Yang ni kan, bermaksud x sama dengan kosong. Jadi kita akan gantikan. Jadi had kosong y menghampiri kosong kosong, kat sini f kosong y. Kita boleh tulis mula. Sini dah memang kosong, bukan menghampiri dah. So kita tak perlu, kita boleh keluarkan dia. Sini pun sama, kekal. Kemudian kita gantikan f kosong y. F kosong y, maka sini kosong, sini kosong. So kita dapat had y menghampiri kosong, negatif. Kosong tolak y kuasa 2 bahagi kosong tambah y kuasa 2. So had y menghampiri kosong, negatif 1. Ini adalah pemalar negatif 1. Dia tak bergantung pada nilai y. Jadi kalau y dibesarkan, ataupun y dikecilkan, ataupun y menghampiri kosong, dia tak bagi kesan. Jadi kita kata had dia adalah negatif 1. Jadi ini adalah kita punya L2. Ini kita punya L1. Jadinya kita buat conclusion. Oleh kerana L1 tak sama dengan L2, maka had fxy bila mana fxy menghampiri kosong kosong tidak wujud. Okey. Jadi kat sini bila awak dapat suatu fungsi, awak gantikan dulu macam cara yang ni. Awak gantikan dulu dapat apa? Kalau dapat kosong-kosong, maka awak kena gunakan cara yang kedua ni. Ataupun langkah kedua ni, iaitu awak kena kira had kiri dan kanan. Okey. Ingat balik kalau kita ada fungsi apa sekejap ya. Kalau kita fungsi satu dimensi kan, kosong bagi kosong kan, kita boleh gunakan L'Hopital's rule untuk tentukan dia punya hukum L'Hopital kan, untuk tentukan dia punya had. Tapi dalam kes ni kita tak gunakan lah. Jadinya kita tentukan, kita gantikan kalau dapat kosong-kosong ke nilainya. Kalau dapat nilai yang contohnya 1 kan, maka had tersebut memang wujud lah. Tapi dalam kes ni dia tak wujud, kita tak dapat tentukan kat sini. Jadi kita gunakan teknik yang ni. Kita gunakan dari kiri kepada kanan dan kanan. Daripada satu arah, iaitu paksi x,
paksi Y. Kita boleh cuba lagi. Let's say kita nak tambah lagi kan. Kita cuba apa? Hard. Kita boleh cuba. Sebenarnya tak perlu pun sebab kita dah tahu dah nilai 1 dengan nilai 1 dah berbeza dah kan. Jadi tak perlulah. Tapi kalau kita nak cuba untuk latihan seperti itu boleh je kan. Kita boleh cuba dengan arah X sama dengan Y. Kan? Maksudnya kalau kita ada macam ni adalah paksi X, ni adalah paksi Y, ni adalah garis XY. Maka dalam kes ni, kalau paksi X, pergi X, sebab kita nak cari limit had dekat sini kan, kosong-kosong ni kan. Jadinya kita akan approach, kalau kat sini ni kita approach macam ni tadi, kalau sepanjang paksi X, ni sepanjang paksi Y kita approach macam ni, daripada atas ke sini, kemudian ataupun mungkin daripada bawah, yang ni pun daripada kanan, yang dekat sini mungkin kita approach daripada sini, kan, arah yang berbeza. Jadi kita cuba, jadi yang kita ambil had, jadi had fxy, yang mana xy menghampiri 0,0 dari arah ataupun pada arah x sama dengan y. X sama dengan y, iaitu garis yang ni. Jadi kat sini kita dah buat macam mana? Kan? Jadi x sama dengan y, maka had f x x. Bila x sama dengan y, kita tak perlukan y pun sebab y adalah x kan, yang ni. Jadi kita tinggalkan satu macam ni saja. Okey, jadinya had x menghampiri 0. Kita tengok kemudian fxx, maksudnya elemen pertama adalah x, elemen kedua pun adalah x. Jadi kita gantikan y sama dengan x kat sini. Kan? Jadinya x kuasa 2 tolak x kuasa 2. Kita tulis kat sini. X kuasa 2 tolak x kuasa 2 bahagi apa lagi? X kuasa 2 tambah x kuasa 2. Kan? Sebab y dah jadi x kat sini. So had x menghampiri 0, kita dapat 0 per x kuasa 2. Kan? Jadi regardless of the value of x kat sini, yang di sini akan sentiasa menjadi 0 sebabnya dia punya denominator dia adalah, numeratornya kan, pengangka adalah 0. Jadi had x menghampiri 0 bagi 0, dia tak bergantung pada x pun. Kan? Jadinya nilainya memang 0. Jadi kita dapat had yang berbeza-beza. L1 adalah 1, L2 adalah negatif 1. Ini adalah L3. Memang 0. Okey. So ni dah melebihi dah apa yang perlu. Katanya 2 je. Kita jumpa 2 yang berbeza je. Dan makanya memang hadnya tak wujud. Kan? Tapi kalau had yang L1 dengan L2 ni wujud sama, kita kena cari lagi. Macam ni. Let's say yang ni L3 berbeza. Maka dia had tersebut tak wujud lah. Sebab L3 tak sama dengan L2 dan L1 yang sama tersebut. Okey. Mari tengok kat sini. Contoh kan. Kemudian dia kata, show that limit does not exist. Kita tengok soalan ni, example 1, dia kata does not exist. Dia selalu tentukan does not exist. Kan, example 2 pun sama, dia selalu tentukan does not exist. Kenapa? Kenapa dia bagi kita soalan yang mana dia selalu kita tunjukkan yang had tersebut tak wujud? Sebab apa? Ada dalam saya punya, apa yang saya cakap tadi, yang tanya. Kenapa Ainul Syafiqah? Kan, kenapa contoh 1, contoh 2 ni dia suruh kita tunjukkan yang had tak wujud? Kenapa dia tak tanya tunjukkan yang had tersebut wujud? Kenapa? Ainul Syafiqah. Ada tak Ainul Syafiqah? Ada. Kenapa? Sebab nak tunjuk yang memang tak boleh terbezakan. Tak. Adriani, Nur Adriani Nordin. Kenapa dalam contoh ni? Contoh kalau example 3 ada tak? Example 3 dia tak suruh tentukan. Adriani Nordin ada?
tak? Tak dengar suara. Sebab kalau kita substitute X dan Y sifar, dia jadi kosong per kosong. Dalam kedua-dua kes ni Okey. Tak betul juga. Izatin nisa. Kenapa dalam kedua-dua contoh ni, example 1, example 2 ni, dia kata kenapa dia suruh kita tunjukkan yang had tersebut tak wujud? Kenapa dia kata, mengapa tidak dia suruh tentukan had tersebut wujud? Kenapa? Macam betul sikit lah kalau nak okey. Sila. Kalau nak tunjuk yang dia wujud, banyaklah jalan kerja. So better tunjukkan tak wujud. Okey, betul tu. Saya dah cakap tadi kan. So Izatin Nisa betul lah tu. Macam saya cakap tadi, bila awak saya cakap agak sukar untuk tentukan yang had bagi suatu fungsi ni wujud. Ini kerana kita mungkin perlu tunjukkan ataupun cuba kira had tersebut untuk kesemua arah yang mungkin. Untuk kesemua arah yang mungkin ni berbeza 1D dengan 2D. Kalau 1D, arah yang mungkin ada 2 saja, kiri dan kanan. Kalau untuk 2D, arah yang mungkin adalah beribu-ribu ataupun berjuta lah. Kan? Kita boleh ubah kita punya fungsi tersebut. Macam-macam jenis fungsi. Contohnya kat sini saya tunjukkan apa? Kita gunakan fungsi kita ataupun arah kita adalah arah paksi X. Arah paksi Y kan? Yang ni, Yang ni adalah arah paksi X. Paksi Y. Kemudian yang ni adalah paksi X. Kemudian satu lagi adalah arah X sama dengan Y. Tapi ini baru 3 arah. Ada banyak lagi arah. Jadinya agak mustahil sebenarnya kalau kita nak tunjukkan yang suatu had tersebut wujud. Jadi paling senang adalah macam saya cakap kat sini, lebih mudah untuk kita menyatakan ataupun menentukan yang had bagi suatu fungsi tak wujud. Kan, dia lebih mudah bila tak wujud. Sebab apa? Sebabnya kita hanya perlu kira ataupun dapatkan 2 had yang berbeza. Dapat je had yang berbeza, kalau ada maka dia memang automatically had tersebut tak wujud. Kan? Jadinya kat sini kalau kita tengok kes yang ni, kita try. Kita dapat hadnya 1. Kemudian kita try lagi, dapat hadnya -1. So automatik kita kata ni memang tak wujud lah. Okey, so kena ingat yang tu. Kemudian tak apa, terima kasih. At least hopefully dapat belajar something lah kan. Okey, bila beri yang beza dia tak wujudkan macam tadilah. Okey, kemudian dia macam ni. Ni senang lah kan. Tentukan kan. Dari soalan macam ni, ni adalah example 3A. So saya nak tulis sekejap. Example sini, example 1. Sorry. Ni example 2 sekejap. Ni example 2 kita tengok lagi kan, tapi lebih kurang lah. Sama Example 2 begini. Bila dia, nanti minta awak tengok lah sama juga cara yang atas tadi. Bila sepanjang C1 ni apa? C1 ni adalah Y sama 0. Bolehlah kita tengok sekarang. Okey. Example 1. Okey, kemudian kita nak tengok example 2. Example 2. Dia kata tunjukkan. Tunjukkan yang had XY menghampiri 0, XY X kuasa 2, Y kuasa 2 tak wujud. Jadi kita pilih path yang pertama kan. Jadi selalunya macam saya cakap, kita akan ambil paksi X, paksi Y, yang ni. Ataupun garis XY, garis X sama dengan negatif Y, sebab dia lagi mudah bila kita boleh simplify. Jadi kat sini kita apa? Kita tengok C1. C1 adalah dia ambil Y sama dengan 0. Bila Y sama dengan 0 maksudnya paksi X lah. Jadi kat sini kita cuba yang pertama, had
XY menghampiri kosong-kosong pada paksi X. Pada paksi X. Jadi paksi X adalah Y sama dengan kosong. Kita tahu. Jadi yang kita gantikan. Had X kosong menghampiri kosong kosong. Sini jadi X kosong. X kuasa 2 tambah kosong kuasa 2. Kan? So kat sini, dia dah memang kosong. Tak perlu lagi nyatakan. Jadi kita tinggal X sahaja. Yang ni, kosong bahagi X kuasa 2. So kita dapat had X menghampiri kosong, kosong. Jadi kat sini, fungsi dekat sini dia tak bergantung kepada nilai X. Maka bila X dibesarkan, X dikecilkan ataupun X menghampiri kosong macam ni, dia tak memberi apa-apa kesan. Sebab nilainya akan sentiasa kosong. Okey, ni kita punya L1. Kemudian kita cuba yang kedua pula. Had XY kosong-kosong pada paksi Y. Bila paksi Y bermaksud X sama dengan kosong. So ni fungsinya yang sama. X kuasa 2, Y kuasa 2. Sama dengan had bila paksi Y ataupun X sama dengan kosong, maka kita terus gantikan. Jadi kosong, Y, kosong, kosong, X sama dengan kosong. Sorry, tak ada kuasa 2 pun. Sini je. So kosong kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita dapat had. Yang ni X memang kosong, jadi tak perlu tulis dah. Kan? Yang tinggal Y sahaja yang menghampiri kosong. So kita dapat kosong per Y kuasa 2, iaitu had kosong bagi Y kuasa 2 memang kosong. Jadi jawapannya kosong. Dia tak bergantung dengan nilai Y pun lagi. Jadi kalau Y menghampiri kosong pun, memang nilai kosong. Kalau Y menghampiri 1 pun, nilainya sentiasa kosong. Jadi kat sini adalah L2. L1 sama dengan L2. Kan? Jadi adakah hadnya adalah kosong? Kan? Iaitu nilai L1 dan L2 yang sama tersebut. Tak. Kan? Macam saya cakap, bila kita nak uji sesuatu itu had tersebut, kita kena uji semua path. Kan? Semua arah. Kan? Iaitu tak logik lah. Kan? Payah. Dan kita cuba satu lagi. Kan? Kita cuba satu lagi, iaitu C3. C3 adalah kita ambil Y sama dengan X. Kan? Iaitu garis yang ni. Jadi kita cuba yang ni dan yang ni. Sekarang ni Y sama dengan X. Cuba Jadi kat sini, had XY menghampiri kosong-kosong pada garis pada X sama dengan Y. Sini XY, X kuasa 2, Y kuasa 2. Macam tadi, had X sama dengan Y. Bila X sama Y, maka setiap Y boleh digantikan dengan X ataupun setiap X boleh ganti dengan Y. Jadi saya nak gantikan Y dengan X. Kan? Jadi saya letak X, sini pun Y dah jadi X. Kosong-kosong. Sini pun Y dah jadi X. Jadinya jadi X kuasa 2. Sini pun Y dah jadi X. Saya dapat 2X kuasa 2. Jadi kita boleh ringkaskan. Had. Ni X, ni kosong, kan sama je. Buat apa nak tulis 2 kali? Kita buat macam ni je. So setengah. Ni adalah pemalar. Dia tak bergantung dengan X. Sama ada X menghampiri 1, X menghampiri kosong, menghampiri 3, dia tak kisah. Kan? Dia tak akan berubah sebab dia akan sentiasa setengah. Jadi yang ni adalah L3. Kan? Jadi kita dapat suatu had, iaitu had yang ketiga, yang mana nilai setengah tersebut tidak sama dengan mana-mana L1 dan L2. Sebab L1 dan L2 sama kan? Jadinya kat sini kita kata had fx tersebut bila xy menghampiri kosong-kosong tak wujud. Sebab kita dah jumpa satu yang berbeza dari yang lain. Okey? Boleh tak? Adawiyah? Faham ke yang ni? Boleh, Doktor. Boleh
Okey. Kemudian macam mana pula kalau kita tengok contoh 3? Kan? Yang ni mudah sikit. Kan? Sebab apa? Kalau kita tengok yang pertama tadi, kat sini, cara saya adalah kita akan gantikan. Saya lupa nak gantikan tadi. Sepatutnya kita kena gantikan dulu. Ni adalah step kedua. Step pertama kita gantikan. Kita gantikan X, Y sama dengan 0, 0 ke dalam Fxy. Kita gantikan. Jadi F00 kita dapat 0 darab 0 bahagi 0 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 kita dapat 0, 0. Jadi kita tak boleh nak tentukan. Tak boleh tentukan. Jadi tak boleh tentukan, baru kita cari had. Yang pertama, arah 1, arah 2. Kalau sama, kita tentukan lagi yang ketiga. Kan? Bila ketiga kita dapat tak sama dengan yang pertama dan kedua. Kita tak wujud. Tapi langkah pertama ni, jangan lupa, kita kena gantikan dulu. Kita gantikan, kalau dapat nilai, maka dia betul. Kan? Maksudnya had tersebut wujud. Contohnya, kita tengok, dalam masa ada 3 minit lagi, kat sini, example 3. Example 3, dia suruh tentukan hadnya. Iaitu, saya nak tunjuk satu je. Had, warna orange pula. Warna merah pula. Kita ada had, XY, 1, 2, kemudian fungsi tersebut. X kuasa 3, Y kuasa 2, tolak X kuasa 2, Y, tambah X kuasa 2. Contohnya. Tolak X kuasa 2Y, tambah X kuasa 2, tolak 2Y, tolak 2X, tambah 3Y. Kita gantikan dia. Dapat tak? Kan? Kita gantikan. Kita dapat 1 kuasa 3, Y 2 kuasa 2, tolak 1 kuasa 2, 2. 1 kuasa 2, tolak 2, 1, tambah 3, 2. Macam ni kan? So dapat 4 tolak 2 tambah 1 tolak 2 tambah 6. Betul ke? Kan 10 4, 2, 3, 1, 7 kan? Dapat 7. Betul tak? 7. Okey. Kat sini kita dapat 7. Maksudnya had tersebut wujud lah. Ini langkah pertama. Kan? Wujud. Macam yang sebelum-sebelum ni kita dapat 0/0. Jadi dia tak tertakrif. That's why kita kena gunakan cara yang berlainan lain arah ni. Tapi kalau kita gantikan terus dapat, maka itulah hadnya. Okey? Macam ni awak tolong tengok ni juga. Kemudian ada lagi teknik contohnya macam ni kan. Bila kita gantikan, kita dapat apa ni? 2 4. Kita gantikan dapat 2. Maksudnya dia wujudlah. Kan? Tetapi ada case contohnya macam ni kan. Yang ni kita gantikan 0, kita dapat 0/0. Kan sama macam kes yang sebelum ni 0/0. Jadinya macam mana kita nak buat? Kan mungkin kita kena gunakan cara ni lah. Arah-arah ni. Kita gunakan arah 1, arah 2, arah 3, tengok berapa had dia. Ataupun satu lagi kita boleh gunakan teknik apa? Kita boleh gunakan squeeze theorem ataupun sandwich theorem pun boleh juga. Kan? Itu kita tentukan ini, then kita dapat hadnya. Itu kita akan tengok hari Jumaat. Kemudian tolong tengok yang lain juga, continuity. Kita akan masuk juga nanti. Ni pun laju sebenarnya, tak ada beza, tak ada kita kata tak beza sangat dengan topik yang sekarang. Lepas tu kita akan tengok hari Jumaat ni nanti kita akan masuk partial derivative. Kemudian kita ada chain rule. Ini chain rule dan sebagainya. Jadi kita saya lupa pula yang berkaitan dengan kuliah hari Isnin tu. Kita nak bincang hari Jumaat nanti? Boleh ke? Ada kelas ke sekarang? Kalau tak ada kelas boleh je nak bincang sekarang. Ada misi yang ke-10. Okey, tak apa. Sila. Tak apalah, kita bincang hari Jumaat lah. Okey. Sebab yang kelas saya nak cadang nak buka tukar kelas hari Isnin kepada waktu lain ataupun hari lain. Dia macam hari Jumaat lah. Sebab
Isnin pun minggu depan kan. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.